Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan akan segala takdirnya, dan Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Tidaklah Allah taala menentukan satu takdir kecuali takdir itu memberi kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kitab kita, bicara ilmu, pengajian kitab hikam, dan kita sampai pada muka surat 68. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, man zanna infikaku lutfihi an qadarihi fazalika likusuri nazarihi. Maksudnya, barang siapa menyangka tanggal sifat lutufnya, sifat kelembutan Tuhannya. Lutuf ni kelembutan, lutfi ini kelembutan Tuhannya daripada qadarnya, daripada takdirnya, maka adalah demikian itu kerana pendek tilikmu. Kata pengarang kitab kita ini, man zanna infikaku lutfihi, barang siapa yang menyangka tanggal terpisah lutfihi akan sifat kelembutan Allah, an qadarihi daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, fazalika likusuri nazarihi, yang demikian itu kerana pendek pandangan tiliknya. Maksudnya, maksud dia, barang siapa menyangka bahawa apa yang Allah Ta'ala takdirkan, sama ada ditakdirkan sesuatu itu perkara yang ia tidak sukai, seperti sakit, kehilangan, ujian, musibah, bala, lalu dia menyangka Allah sudah tidak lutuf, tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan, telah terpisah, takdir Allah ni terpisah daripada kelembutan. Ini menunjukkan bahawa ia adalah orang yang lemah akalnya, pendek pandangannya, dan tidak memahami akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu takdir Allah Taala, seperti takdir yang buruk, merupakan ujian. Maksud yang buruk di sini bukan kata satu yang membawa kepada satu yang membawa tidak memberi manfaat, tidak. Tetapi yang dimaksudkan sesuatu yang Allah Ta'ala timpa yang tidak menepati dengan kehendak nafsu kita, seperti sakit, hilang harta benda dan seumpamanya. Sebenarnya bagi orang-orang yang mengenal Allah, ia telah melihat itu adalah salah satu sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa orang-orang yang melihat bahawa Allah Taala ini menimpakan ujian, menimpakan musibah, maka merasakan bahawa ini bukan satu sifat kasih sayang Allah, maka ini menandakan betapa lemahnya akalnya dan betapa tidak memahaminya akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang arif, orang yang mengenal Allah, mereka memandang
ujian itu adalah pemberian daripada Allah. Ujian itu adalah kurniaan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bagi orang yang mengenal Allah. Bila Allah menimpa kepada dia, Allah memberi dia ujian. Dia sakit, dia hilang harta benda, dia ini difitnah, dia ini dalam keadaan maknanya ditimpa tekanan dalam diri dia. Maka orang-orang yang mengenal Allah, dia melihat bahawa inilah tanda kasih sayang Allah, ini tanda kelembutan Allah Ta'ala, dan ini akan mendapat satu kurniaan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini orang yang mengenal Allah. Bagi ini orang arif billah. Tetapi bagi orang awam, bagi orang kebanyakan, bila saja diberi ujian, maka dia menganggap ini satu musibah, ini satu bala. Bila saja diberi saja kurniaan, dia anggap ini satu pemberian Allah Ta'ala. Ini orang awam. Berbeza dengan orang arif billah. Orang arif billah, bila dia diberi kurniaan, dia kata ini ujian ni. Ujian. Tetapi bila diberi bala saja, dia kata inilah satu pemberian rahmat. Ini orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah, apabila saja ditimpa ujian, ditimpa bala, dia yang pertama sabar, yang kedua redha, yang ketiga menyerah diri kepada Allah, tawakal. Bagi orang yang mengenal Allah, bila ditimpa sahaja satu ujian seperti sakit, seperti hilang harta benda, seperti ujian difitnah, maka dia sabar. Kemudian dia redha, kerana dia mengetahui bahawa ini datang daripada Allah, yang sebagaimana kita nyatakan semalam. Dan yang ketiga, dia menyerah diri kepada Allah, dia tawakal. Tetapi bagi orang yang lemah akalnya, lemah pandangannya kepada Allah, maka bila ditimpa ujian, dia akan merasa sangat sedih. Dia bersedih. Lepas bersedih, dia su'uzon, dia buruk sangka pada Allah. Lepas pada sedih, dia pun berkata, kenapalah Allah beri ujian saya macam ni? Kenapa ujian saya berat? Saya sudah semayang, saya sudah semayang. Saya majlis ilmu, saya hadir. Saya ada duit, saya infak. Kenapalah Allah Ta'ala turunkan saya ni? Kenapalah saya ditimpa sakit macam ni? Maka timbul su'uzon, buruk sangka pada Allah. Dan yang ketiga, akhirnya selepas buruk sangka pada Allah, akhirnya dia kata, saya dah putus asa dah dengan Allah. Saya dah putus asa dah. Saya putus asa dalam ibadat. Saya dah putus asa dalam berdoa. Saya dah putus asa saya buat baik. Maka ini tanda orang yang lemah imannya. Ini tanda seorang yang tidak memandang Allah Subhanahu wa taala, bahawa sebenarnya yang Allah timpakan kepada dia itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Daripada mana kita melihat itu kasih sayang daripada Allah? Maka dikatakan lagi, bermula pendek tilik dalam keadaan melihat lutuf. Lutuf ni kelembutan. Dalam takdir itu setengah daripada dhaif yakin, dhaif keyakinan, dhaif keimanan. Apabila sahaja dia ini tidak melihat itu kelembutan Allah. Mai mana lembut ni, dia kata kita ditimpa sakit, lepas sakit pula tak ada kerja pula, lepas tak ada kerja pula isteri pula lari daripada kita. Di mana kelembutan Allah ni? Maknanya lalu dia tidak melihat di dalam takdir Allah ada kelembutan, itu adalah setengah daripada dhaif yakin dan lemahnya keyakinan dia kepada Allah, dan sedikit baik sangka yang mentakdirkan, dan dia tidak ada ataupun dikata sedikit saja baik sangka. Maknanya apa? Maknanya tidak sebenar-benar baik sangka dengan Allah, lebih kepada buruk sangka dengan Allah. Sedangkan tak kira ujian-ujian itu sebenarnya tanda kebaikan. Kita dah baca dalam hadis kemarin, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala akan memberi musibah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala saqamin wala huznin hatta al-hummi yahummuhu illa kafarallahu min sayyiatihi. Tidaklah melanda seorang mukmin, tidaklah dikenakan seorang mukmin satu penderitaan, sama ada dia sakit ataupun dia ini ditimpa kekalahan, ketekanan ataupun ditimpa kesedihan, sehinggalah kesusahan tadi ini sangat menyusahkan dia, timpa sangat menyusahkan dia. Tidaklah ditimpa Allah sama ada kesusahan, penyakit, tekanan dan seumpamanya, melainkan hatta yahummu illa kafarallahu, melainkan Allah Ta'ala nak menghapuskan, menghilangkan min sayyiatihi, daripada kesalahan-kesalahan dia. Maka tidak boleh seseorang tadi berburuk sangka dengan Allah. Sehingga dikatakan bahawa Allah sekali-kali sebenarnya dipahami, kita hendaklah memahami Allah sekali-kali tidak melakukan, mustahil Allah melakukan kezaliman kepada hamba-Nya. Hatta ditimpa kesakitan itu bukan tanda kezaliman, bahkan itu ada kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, La tattahimullah fi syai'in, jangan kamu ini taumuh pada Allah, jangan kamu ini buat tomahan kepada Allah, jangan kamu berburuk sangka kepada Allah Ta'ala fi syai'in qadahu alaika, yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kamu, ya Allah Ta'ala takdirkan kepada kamu. Jangan kamu ini berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang kenal Allah Ta'ala, dia dapat mengetahui. Dia dapat mengetahui inilah jalan yang terpaksa dilalui. Kerana sesungguhnya kita duduk di atas muka bumi. Bila duduk di atas muka bumi inilah tempat ujian. Kata Imam Ghazali, mana mungkin kamu tidak ditimpa ujian sedangkan kamu duduk di tempat ujian. Dan mana mungkin orang itu akan mengatakan bahawa saya tidak mahu ujian. Tetapi saya nak duduk atas muka bumi. Saya atas dunia saya nak duduk, tapi saya tidak mahu ujian. Mana mungkin? Mana mungkin manusia itu mana mungkin kita boleh terima oleh akal kita. Saya nak masuk dalam hutan, tapi saya tak nak jumpa dengan sebatang pokok pun. Dah, hutan apa tak ada pokok? Bumi apa tidak ada ujian? Dunia apa yang tidak ada ujian? Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Lautan mana yang tidak bergelora? Maka sebenarnya kena memahami bahawa ujian-ujian itu adalah jalan sunnatullah yang terpaksa kita lalui dan mesti kita kena menerima dengan redha. Dan ujian itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila datang daripada Allah, sudah kita fahami Allah Ta'ala Maha Baik, dan sebenarnya di dalam ujian itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kasih sayang Allah, nanti kita bicara lagi. Dan dikatakan bahawa sedikit baik sangka pada yang mentakdirkan dan yang menghukumkan, kerana jikalau sempurna tilik hamba Allah, jika benar-benar orang itu memandang dengan akalnya, dengan pandangan cahaya hidayat, jika sempurna tilik hamba itu dan kuat penglihatannya, kuat pandangan mata hatinya bercahaya, nescaya melihat ia di dalam yang demikian itu daripada beberapa kebajikan. Dia pun tengok rupa-rupanya dalam ujian itu banyak kebajikan yang tiada boleh dihinggakan, tak dapat terkira kebaikan yang begitu banyak bila Allah Ta'ala menimpakan ujian. Dan apabila mengasihi Allah Ta'ala akan hamba itu, nasib dicubanya. Dan apabila Allah Ta'ala kasih kepada hamba, Allah Ta'ala akan mengujinya, memberi ujian. Maka semakin banyak, semakin seorang itu mendapat kasih sayang Allah, semakin banyak ujian. Orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang Allah Ta'ala kasih. Satu, orang yang mendapat ujian
orang yang mendapat ujian dia sabar. Yang kedua, orang yang mendapat nikmat dia bersyukur. Kalau kita takut dapat diberi ujian, maka masa sihat inilah kita beribadat. Sihat beribadat. Dengan masa sihat ni kita pun baca Quran, kita berzikir, kita hadir majlis ilmu. Masa sihat ni kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaulah kita masa sihat kita tak mau beribadat, tidak mau beribadat ketika mana masa sihat, nanti Allah Ta'ala beri pahala ikut ujian, ikut bala. Bermakna apa? Bermakna Allah nak beri pahala sebenarnya. Allah nak beri kebaikan pada kamu, kepada kita. Maka Allah beri ujian tadi. Disebabkan masa sihat tak buat ibadat, maka masa senang lupa, akhirnya Allah Ta'ala timpa ujian. Bila timpa saja ujian, akhirnya dengan ujian tadilah menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa kasihnya Allah kepada kita. Bukannya Allah Ta'ala membenci, bukannya Allah Ta'ala melakukan kezaliman. Itu tidak sama sekali. Baik, kita tengok. Dan kamu akan tengok kebajikan yang tiada boleh dihingga. Terlalu banyak kebajikan. Dan bila Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala akan uji. Dan tiada dicuba daripada bala itu melainkan, maknanya seorang tadi melainkan menafikan, iaitu menghilangkan dari bagi dosa, dan mewajibkan bagi pahala, dan meringankan akan seksa. Baik, kata lagi ulama, seorang itu diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji dengan bala, dengan sesuatu yang dia tak suka. Maka antaranya diuji tadi adalah untuk menghilangkan akan dosa-dosa dia. Kerana kadang-kadang ada dosa, kadang-kadang ada dosa yang tak padan dengan zikir, tak padan dengan berzikir. Sebab zikir dia itu sedikit, ataupun zikir dia itu tak hidup hati, ataupun zikirnya tidak membawa ingatan sebenar pada Allah Ta'ala. Dibandingkan dengan zikir, dibandingkan dengan ditimpa ujian musibah lebih berat, lebih ingat pada Allah. Maka Allah beri ikut ujian. Berzikir sudah berzikir, tetapi masih lagi tidak ingat. Allah bagi ujian jadi ingat pada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa yang pertama antaranya ditimpa ujian tadi adalah untuk menghilangkan akan dosa-dosa dia. Allah Ta'ala hilangkan dosa dia dengan sebab ujian tadi. Sebab itu Nabi SAW, Nabi Isa AS pernah berkata, la yakunu aliman man lam yafrah, la yakunu aliman man lam yafrah bidukuli masaibi wal amradi ala jasadi wa malihi lima yauju bidzalika min kafarati khatayahu. Tidaklah seorang itu benar-benar alim, yakni benar-benar mengetahui akan Allah Ta'ala, apabila dia tidak gembira bila ditimpa musibah, bila ditimpa penyakit atas tubuhnya, dan juga bila dia ditimpa kehilangan harta dia, sehinggalah dia mengharapkan perbuatan apa yang berlaku pada dirinya itu menghapuskan akan segala dosa-dosanya. Maka bila ditimpa saja penyakit ke musibah ke, hilang harta, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dan melihat daripada pandangan mata hati kepada Allah, maka dia akan rasa gembira dengan sebab dia melihat tidak mengapalah ya aku ditimpa ujian, asalkan dosa-dosaku dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian dikatakan bahawa maknanya yang pertama, Allah menghapuskan dosa-dosa dia dengan melalui ujian bala. Yang kedua,
Allah mewajibkan pahala. Allah memberi pahala kepada dia. Dan pahala yang banyak, bahkan pahala ini mengatasi pahala ibadat, adalah pahala sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Kerana sabar ini, yang pertama, sabar pada taat. Sabar pada taat itu pahalanya besar. Besarnya sabar pada taat, besar lagi pahala sabar daripada menahan maksiat. Sabar menahan maksiat itu lebih besar pahala daripada sabar pada taat. Dan sabar kepada musibah lebih besar pahala daripada sabar kepada menahan diri daripada maksiat, dan menahan diri, sabar daripada menahan diri, sabar daripada ibadat. Maknanya Allah mewajibkan pahala, memberi pahala kepada orang yang sabar di atas ujian. Dan bermakna ujian tadi, diberinya pahala, dihapuskan akan segala dosa-dosa. Kemudian dengan ujian juga, kesakitan yang dilalui tadi, dia akan meringankan azab. Sama ada azab itu diringankan, sama ada ketika sakaratul maut, ataupun diringankan juga pada ketika di alam barzah atau mereka di akhirat. Sama ada diringankan ataupun dihilangkan azab dengan sebab musibah yang ada. Maka ini antara yang besar. Allah Ta'ala timpakan ujian tadi untuk apa? Untuk apa ujian Allah Ta'ala turunkan tadi? Untuk hapuskan dosa, untuk diberi pahala, untuk meringankan azab. Meringankan azab. Maka sama ada azab itu ketika sakaratul maut, ketika lepas daripada mati. Sehingga Umar bin Abdul Aziz kata, aku tidak mahu doa ringankan kesakitan sakaratul maut. Aku tidak mahu berdoa pada Allah, ya Allah ringankan sakaratul maut. Kerana aku nak dosa-dosa aku dihapuskan dan diringankan azab, ataupun tidak lagi ditimpa azab selepas daripada kematian. Dan juga dikatakan bahawa antaranya juga ujian tadi mengetahui akan kebesaran Tuhannya. Supaya dia mengetahui bahawa Allah yang maha besar, yang gagah, yang berkuasa, yang menentu di atas segala-galanya. Kita boleh tahan ke ujian? Tak boleh tahan. Kita sehat, kita boleh tahan ke sehat kita? Tak boleh. Allah Ta'ala kata sakit. Kita sakit, bila kita sakit, kita boleh ke menyembuhkan diri kita sendiri? Tak boleh sembuhkan diri kita sendiri. Allah yang menyembuhkan. Dan kita sehat, kita boleh kekal sehat kita? Tak boleh. Allah yang mengekalkan kesihatan kita. Maka bila mana timpa ujian, baru kita sedar kita ni tak selamanya sehat. Masa ketika itu, dan kita tahu siapa yang berkuasa, siapa yang besar. Allah Ta'ala maha besar. Dan ataupun mempusakai bagi tahkir, ataupun supaya mempusakai tahkir. Tahkir ni merasa hina. Jangan merasa hina diri kita. Tahkir diri, yang ni merasa hina diri kita dengan ujian tadi. Kita bila kena saja ujian, kita pun rasa Allah tidak ada gagah pun kita. Tak kira emang kita menteri ke, emang kita pemimpin ke, emang sama ada kita ini orang yang dipandang masyarakat hebat pun, tapi sampai masa Allah Ta'ala beri ujian, baru kita rasa tak ada hebat pun kita. Allah mengajar supaya kita ini menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiap-tiap takdir, tiap-tiap qadar, yakni takdir yang menghukumkan padanya itu masyiah yang azali. Sebenarnya apa-apa yang menimpa itu adalah kehendak Allah yang azali. Maknanya boleh jadi kita ditimpa ujian. Isteri-isteri ditimpa ujian dengan suami.
Suami-suami ditimpa ujian dengan isteri. Ibu bapa ditimpa ujian dengan anak. Kita pun kata anak ini beginilah sifatnya, ini kerana dia sebenarnya Allah sedang menguji kita sebagai anak, sebagai ibu bapa. Allah menguji kita sebagai suami, Allah menguji kita sebagai isteri. Allah uji kita. Sebenarnya itulah perjalanan yang Allah tentukan. Masyiah. Kehendak Allah itu daripada azali. Walaupun kita ini dikhianati, dizalimi, tetapi sebenarnya apa yang berlaku itu disertai dengan lutuf. Itulah kelembutan Allah. Itulah kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah nak tarik kita ni supaya kita pergi ke Dia. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa menyalahi daripada yang demikian, maka adalah padanya itu pendek nazarnya. Di dalam nazarnya, kalau dia menyalahi, bila ditimpa ujian, dia tak nampak itu ada kelembutan Allah. Dia tak nampak itu ada kasih sayang Allah. Dia tak nampak bila mana ujian tu itu ada rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu tandanya pendek di dalam nazarnya, dalam pandangannya. Dalam pandangannya, itu tanda bahawa pendeknya akalnya. Pendek akalnya, artinya jahil dia pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak nampak kenapa Allah Ta'ala bagi saya susah, kenapalah saya ini ditimpa sakit semua. Jadi kita ni memanglah, kita memang nasihat, kita tambah sakit. Kita memang nak senang, kita tambah susah. Tapi nak sihat-sihat pun sampai masa sakit. Nak senang-senang pun sampai masa susah. Maknanya Allah Ta'ala bagi. Tapi sebenarnya yang sakit itu tak rasa sakit mana, yang susah tidak merasa susah mana, kerana dia tahu itulah ujian Allah Ta'ala, dan di dalamnya itu ada kasih sayang Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mempunyai pelihatan, kalaulah orang itu dapat melihat sungguh, maknanya ini apaan Allah, ini tanda kasih sayang Allah, maka didapati maknanya didapatnya berlaku didapatnya itu. Dan barang siapa mempunyai pelihatan, maka didapatnya berlaku semesranya Allah Ta'ala. Begitulah maknanya. Berlaku berlaku sir, maka didapatnya berlakunya sir, rahsia isimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang latif, yang lembut. Maknanya ada rahsia sir. Maknanya bila dia tengok betul-betul memerhatikan Allah, ini ujian daripada Allah, inilah kehendak Allah daripada azali. Bila ujian tengok ini kehendak Allah, inilah maknanya kasih sayang Allah, inilah pengaturan Allah nak beri yang terbaik pada kita. Maka bila dia lihat di situ ada rahsia nama Allah yang lembut di dalam tiap-tiap yang diadakan daripada segala hissi dan juga segala maknawi. Maknanya hissi yang zahir, maknawi yang batin, yang tidak kelihatan. Semuanya ada tanda-tanda. Macam mana? Kalau hissi itu kadang-kadang kita nampak ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Seperti apa? Seperti orang buat zalim kita. Orang buat zalim kita. Bila kita orang buat zalim, orang ambil harta kita, maka kita pun maknanya bersabar. Bila kita bersabar, akhirnya Allah Ta'ala ganti yang lain. Harta kita tadi yang hilang tadi, Allah Ta'ala ganti yang lain. Itu kasih sayang Allah. Itu yang zahir. Ada pun yang batin pula, bila Allah Ta'ala timpa kita satu ujian, hati kita mula ingat pada Allah. Hati kita mulalah rasa ingin nak beribadat pada Allah. Hati kita lah mulalah nak berzikirlah dalam Allah dan kepada Allah Ta'ala, nak dekatkan diri pada Allah. Itulah menunjukkan bahawa adanya
kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Taala kepada hamba. Inilah rahsia nama Allah yang Maha Lembut. Apabila sahaja Allah Ta'ala menimpakan ujian kepada hambanya. Dan kata Ibnu Arabi, tiada jua bala itu melainkan mengiringi akan dirahmat. Kata Ibnu Arabi, jangan bimbang. Setiap bala itu ada rahmat. Setiap kesusahan itu ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu ada kesenangan. Maka ada rahmat yang Allah Ta'ala timpa. Dan kata Syekhuna Sya'rawi radhiyallahu anhu, sekalian yang jatuh daripada makhluk itu kurniaan Tuhan. Apa-apa yang berlaku pada makhluk itu kurniaan Tuhan. Allah Ta'ala beri kurniaan. Sama ada dia sakit ke, dia apa-apa ujian, itu kurniaan Allah Ta'ala. Bagi mereka itu hingga dosa besar. Dan inilah kesudahan karam, kemuliaan Allah. Itu satu kurniaan. Kadang-kadang dengan sebab Allah Ta'ala, dengan sebab sebab ujian tadi, akhir sekali membawa kepada dihapuskan dosa. Akhir-akhir sekali sampai kepada dosa besar pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab satu-satu ujian. Kadang-kadang dengan sebab ujian manusia itu menjadi saleh. Kadang-kadang dengan sebab ujian manusia itu menjadi dia dekat dengan Allah. Kadang-kadang dengan sebab ujian dia terpilih menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam bab perkara ini kena memahami. Sudah kita bicara mengenai ujian-ujian Allah pada malam semalam, maka malam ini sebagai kesimpulan dia lagi. Maka ada sudah bicara hikmah, tetapi nak beritahu ada 6 hikmah yang sangat besar di dalam ujian Allah. Ada 6 hikmah yang sangat besar dalam ujian Allah. Yang pertama Allah mengalihkan penumpuan kita kepadanya. Allah mengalihkan, yang pertama, mengalihkan penumpuan kita kepada Allah bila ditimpa ujian. Sebab itu katanya Syekh Junaid Baghdadi, satu hari aku ini tidur, lalu Siris Sakati gerakkan aku. Kata Siris Sakati, "Hei Syekh Junaid, aku nak beritahu padamu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu pada aku, yakni mengilhamkan kepada aku." Ataupun maknanya Allah memberi ilmu kepada aku. Dengan Allah mengatakan, aku, kata Allah, mencintai hamba-Ku. Maka hamba-Ku pun berkata, ya, aku mencintaimu ya Allah. Maka Allah Ta'ala datangkan dunia pada dia. Bila Allah Ta'ala datangkan dunia kepada dia, maka dia lari daripada Allah. Allah Ta'ala datangkan dunia, maka cinta dia kepada dunia maknanya menyebabkan berkurangannya cinta kepada Allah. Allah Ta'ala datangkan makhluk, Allah Ta'ala datangkan makhluk, cinta dia kepada makhluk mengurangkan cinta dia kepada Allah. Allah Ta'ala datangkan dia rasa kemasyhuran, kemuliaan, maka datang kemuliaan yang datang pada dia mengurangkan dia cinta kepada Allah Ta'ala. Maka setiap yang datang kepada dia bentuk sesuatu yang mencintai, yang mengenai nafsunya, akhirnya mengurangkan dia cinta pada Allah. Akhirnya katanya tinggal 1% je cinta pada aku. Lalulah Allah dengan kasih sayang Allah kasih kepada hambanya itu. Allah nak hambanya berpaling kepada dia. Allah Ta'ala bagi ujian. Allah Ta'ala bagi ujian. Maka kata Allah, aku memberi ujian kepada hamba-Ku, lalulah menambah balik kasih dia kepada aku. Allah pun tambah ujian. Maka ujian itu adalah jalan Allah Ta'ala menarikkan penumpuan dia kepada Allah Ta'ala. Dan itu tanda apa? Itu tanda Allah kasih pada dia. Maknanya Allah tambah kita lagi pada dia. Sebab apa? Sebab Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, dan Allah Ta'ala tahu
Makhluk tidak boleh memberi manfaat mudarat pada dia. Allah Maha mengetahui, manusia tak mengetahui. Maka Allah tak nak biarkan kita lalai pada dia jauh, maka Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala alihkan penumpuan biar kita kepada dia, maka Allah Ta'ala beri ujian. Nampaklah di situ kelembutan Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ini hikmah besar. Yang pertama, menarik penumpuan kepada Allah. Yang kedua, melahirkan ketaatan yang mantap. Ketaatan yang maknanya melahirkan ketaatan yang bersungguh-sungguh. Kerana Allah nak tunjuk dia, nak tarik kita pada dia. Jadi Allah Ta'ala minta suka hamba dia bersungguh-sungguh ibadat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh kepada aku tunjuk jalannya. Maka yang kedua, Allah melahirkan ketaatan yang bersungguh-sungguh. Sebab tu kalau kita berdoa, kalau kita betul-betul ada ujian musibah, kita doa sungguh-sungguh. Lama ni tak menangis kita, tapi kali ni menangis kita sebab ada ujian. Ujian maknanya ujian yang bersungguh-sungguh. Kita pun menangis, kita pun Allah rasa sungguh-sungguh, doa pun bersungguh-sungguh, semayang pun bersungguh-sungguh. Kita ada ujian, anak kita sakit, maka kita semayang hajat sungguh-sungguh, kita jaga semayang hajat tadi biar sempurna, dan kita doa sungguh-sungguh. Selama ni dalam semayang tak menangis, tapi kali ni dalam semayang menangis. Lama ni doa tak bersungguh-sungguh, tapi kali ni doa sungguh-sungguh, merayu-rayu sungguh dengan Allah. Sebab apa? Sebab bila ditimpa ujian. Ini maknanya apa? Maknanya ujian tadi Allah Ta'ala nak melahirkan ibadat yang bersungguh-sungguh daripada hambanya. Dan yang ketiga dengan ujian tadi, Allah Ta'ala nak melemahkan nafsu nafsu yang menjauhkan kita kepada Allah. Maka nafsu ni yang membawa kita jauh pada Allah. Nafsu ni yang menyebabkan kita lalai. Nafsu ni lah yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Maka semua kita ni tak lari daripada nafsu. Walaupun kita ini berjubah, walaupun kita berserban, walaupun kita baca kitab, tapi kita kalah dengan nafsu. Orang Terengganu kata asal cakap so mana maknanya. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala nak lemahkan nafsu. Ni zikir kamu pun nafsu kamu tak kamu kalah juga dengan nafsu. Dengan zikir pun nafsu kamu kalah. Baca Quran pun kamu kalah juga dengan nafsu. Walaupun baca Quran, walaupun zikir kalah juga dengan nafsu. Walaupun pergi semayang jemaah kalah juga dengan nafsu. Walaupun maknanya duduk dengan ustaz-ustaz, dengan ustazah-ustazah, kalah juga dengan nafsu. Allah Ta'ala kata ginilah, nak senang-senang, Allah Ta'ala datang musibah, nafsu tu kalah. Maknanya apa? Nak melemahkan nafsu yang keinginan melakukan kejahatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka orang yang bermaksiat, contohnya orang yang bermaksiat seperti suka main judi ataupun suka berzina, ketika mana dia sakit, adakah dia fikir nak main judi? Adakah dia fikir nak berzina? Masa itu dia sakit, tak ada fikir dah. Bermakna apa? Bermakna dengan ujian tadi Allah Ta'ala lemahkan nafsu kejahatan dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ujian ini membawa kamu mendapat mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dengan ujianlah mendapat kamu dicintai oleh Allah. Maukah kita dicintai oleh Allah? Mau. Kalau mau, maknanya memang kena bersiap-siap dengan ujian. Bersiap-siap dengan ujian. Kalau nak jadi kekasih Allah, memang jalannya ujian. Siapa yang nak jadi wali Allah, jalannya ujian. Suami doakan isterinya jadi wali Allah, maka isterinya akan banyak ujian. Isteri doa suami, ya Allah jadikan suamiku wali Allah, suami pula banyak ujian. Maknanya begitulah. Itu ujian itu jalan
mendapat mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Siapakah orang yang paling Allah Ta'ala kasih? Antara orang yang Allah Ta'ala kasih adalah orang yang banyak ujian. Orang yang banyak ujian. Maka guru kita pernah menceritakan satu kisah. Dia kata ada satu orang wanita itu dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berkahwin, carikan saya seorang suami. Maka Rasulullah pun carikan dia, dan dia ingin seorang suami yang selalu sembahyang tahajud. Maka Rasulullah carikan dia seorang lelaki, seorang sahabat. Ternyata sahabat itu seorang ahli tahajud. Kahwinlah dia. Jadi menjadi pasangan suami isteri yang soleh. Solehah. Maka dilihat suaminya itu ibadatnya kuat. Malam tidak pernah tinggal sembahyang tahajud. Maknanya walaupun dia baru kahwin pun dia tahajud. Bermula daripada kahwin itu dan seterusnya tahajud, tidak tinggal tahajud. Ibadat siang dan malam, kuat beribadat pada Allah. Tapi isterinya tak puas hati. Tak puas hati dengan suami dia. Kenapa tak puas hati dengan suaminya? Lalu dia mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, maknanya boleh tak saya nak berpisah? Saya tidak mahu dah. Saya nak bercerai dengan suami saya. Rasulullah bertanya, adakah suami kamu ini sudah meninggalkan ibadat, meninggalkan tahajud? Tidak. Adakah dia ini sudah berkurangan ibadat? Tidak, bahkan bertambah ibadat. Tahajudnya tidak tinggal. Suami saya memang kuat beribadat. Dah habis tu, kenapa kamu nak berpisah dengan dia? Kenapa kamu nak bercerai dengan dia? Hanya satu sahaja. Aku tengok suami aku ni tak pernah kena sakit. Tidak pernah kena sakit. Jadi bila tidak pernah kena sakit, aku bimbang. Kerana aku memahami bahawa orang yang tak pernah kena sakit ni adalah orang yang tidak dikasihi oleh Allah. Aku bimbang. Ibadat-ibadat dia ini, dalam dia beribadat, dia tak pernah kena sakit. Antara tanda orang dikasihi oleh Allah adalah orang itu ditimpa kesakitan. Oh begitu. Maka kalau begitu tak apa. Rasulullah pun panggil suaminya. Isterinya pun panggillah, beritahu Rasulullah nak jumpa. Dah khabar. Tujuan apa? Pergilah dia. Maka pergilah suami isteri jumpa Nabi. Dalam perjalanan suami isteri itu pergi jumpa Rasulullah. Maka sang suami tak tahu sebab apa dia dipanggil oleh Rasulullah. Dia pun pergilah. Bila dia pergi jumpa Rasulullah, dalam perjalanan dia pergi itu, kakinya terkena benda yang tajam. Sampai kakinya berdarah. Tetapi ketika mana kaki suaminya berdarah, ternyata sedikit pun tidak merungut, sedikit pun tidak bersedih, sedikit pun tidak maknanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Bahkan seperti biasa berzikir, seolah-olah tidak ada musibah langsung pada diri dia. Sedangkan ketika itu kakinya berlumuran dengan darah. Lalulah sang isteri tadi tak jadi. Meh kita balik tak payah pergi jumpa Rasulullah. Maknanya akhirnya suami kata, kita dah janji Rasulullah dah tunggu, mai kita pergi. Maka dia pun pergilah. Bila pergi saja baru dapat tahu. Dia pun tak jadilah nak berpisah. Sebab apa? Rupa-rupanya suami saya ni ditimpa ujian macam tak ditimpa ujian. Maknanya tenang saja. Mungkin baru dia sedar, mungkin selama ni suami dia ada sakit, tapi sakit dia ni tidak membawa kepada dia ini menunjukkan rasa sakit. Bahkan dia sentiasa bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pandangan. Dikatakan bahawa sampai tambah bersama dengan dapat nak bercerai dengan suami sebab tengok suami tak pernah kena sakit. Ini pandangan. Maka ingat, yang keberapa? Yang keempat itu adalah mahabbah Allah. Ini untuk mendapat mahabbah Allah. Yang kelima, jalan untuk mencapai makrifat Allah antaranya dengan jalan ujian.
bukan senang. Nak dapat nak kenal Allah ni, Allah Ta'ala tunjuk. Nak jadi, dia panggil apa yang kelima ni, yang kelima untuk masuk ke hadrat Allah. Ujian ni supaya kita masuk ke hadrat Allah, supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang terpilih di sisi Allah. Itu ujian, itulah hikmah yang besar. Ataupun untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi ujian. Nak jadi kita yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kehidupan dan kematian untuk nak uji siapakah yang paling baik. Maka dengan ujian tadi menjadikan orang tadi orang yang menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia ada hikmah yang besar sebenarnya yang kelima tadi, supaya jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak jadi kekasih Allah, nak jadi orang yang dekat dengan Allah, jalannya memang dengan jalan ujian kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak menguji kecuali Allah nak memberi kebaikan. Siapakah yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, itulah orang yang paling banyak ujiannya. Dan yang terakhir, yang keenam, sebenarnya inilah yang sebenarnya. Apa dia yang sebenarnya? Yang sebenarnya ujian itu hikmah yang paling besar. Allah nak masukkan kamu dalam syurga. Itulah maknanya yang keenam. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memasukkan kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan kekasih Allah. Semua para nabi ujiannya berat-berat belaka. Baik. Dan dikatakan lagi, dan hasilnya bahawasanya barang siapa memandang kurnia di dalam bala. Dalam bala tadi ada kurniaan Allah. Maka iaitu sempurnalah nazarnya, sempurnalah tilikannya kepada Allah. Maknanya dia tengok, sebab tu dia kena bala, dia pun dia reda, sabar, kerana dia tahu dalam bala itu ada rahmat Allah, ada kurniaan Allah. Tak ada kurniaan, kalau tak nampak di dunia, nampak dekat negeri akhirat. Kerana nyatanya atas yang tersembunyi. Kerana dia nyata ada di sebalik pada perkara yang tersembunyi. Maknanya apa? Dalam bala tadi ada hikmah yang tersembunyi. Seperti telah diceritakan daripada setengah orang yang soleh, bahawasanya katanya, sesungguhnya telah sakit aku sekali, maka kasih aku jangan ia hilang. Kata orang soleh, aku ditimpa sakit, aku suka sakit itu tak hilang-hilang. Maknanya kerana apa? Kerana tahu sakit itu itulah daripada Allah Ta'ala. Maka dia minta supaya aku ditimpa kesakitan, dan aku bercita-cita agar kesakitan itu tidak hilang. Dan adalah Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu sakit perutnya, maka barang ia terlentang belakangnya di atas katil 30 tahun. 30 tahun tidak berdiri dan tiada duduk. 30 tahun tak diri, tak duduk, duduk baring gitu. Dan adalah di bawahnya itu ada rongga bagi berbuang air besar, ada lubang, ada rongga tadi untuk berbuang air besar dan air kecil. Maka masuk atasnya Matraf, nama orang, masuk dan saudaranya Ala ibnu Ibnu Syajir. Maka jadilah ia menangis kerana melihat daripada halnya. Maka dikatakan Imran bin Husain ini dia sakit perut. Kemudian dia baring terlentang atas katil lama mana 30 tahun. 30 tahun tak berdiri, tak duduk, baring sama sampai ada lubang itu untuk dia buang air kecil, buang air besar. Begitulah sehinggalah masuklah satu orang, bila namanya Matraf ni masuk, dan adik dia ke ataupun saudara dia ni yang bernama Ala ibnu Syajir, maka menangislah dia tengok perkara keadaan Imran ibnu Husain.
Maka katanya baginya, dia pun kata, kenapa engkau menangis? Kata Imran bin Husain yang sakit tadi tanya, kenapa engkau menangis? Orang sakit, orang sihat datang menangis tengok dia sakit. Dan dia sakit, dia tanya, kenapa kamu menangis? Katanya, aku melihat engkau atas hal yang sangat ini, kerana aku tengokmu dalam keadaan macam ini. Dalam keadaan macam ni, aku tengokmu. Jadi aku merasa sangat sedih. Maka katanya, jangan engkau menangis, kata Imran ibn Husain. Jangan engkau menangis jikalau engkau kasih akan daku. Kalau mu kasih pada aku, jangan engkau menangis. Nascaya kasih engkau kepada Allah Ta'ala. Nascaya Allah Ta'ala akan kasih pada kamu. Jangan kamu menangis. Kemudian katanya, aku berkhabar akan dikau pada suatu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat ia akan dikau dengan dia. Aku nak beritahu kepadamu sesuatu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi manfaat. Akan dia. Jadi yang menangis itu siapa? Yang menangis itu adalah dia ni? Adalah orang yang sihat tadi menangis. Orang yang sakit kata jangan menangis. Maknanya jangan kamu menangis. Moga-moga dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat ia akan dikau dengan memberi manfaat ia akan dikau dengan dia, dan sembunyikan olehmu atasku hingga aku mati. Hingga aku mati. Bahawasanya aku nak khabar kamu, jangan khabar korang sampai aku mati. Dan aku minta kamu sembunyikan. Jangan kamu menangis biar kamu tengok. Lalu kata, dia pun beritahu, Imran bin Husain pun berkata bahawasanya malaikat mengunjung ia akan daku. Mu jangan bagi tahu korang. Mu jangan bagi tahu korang. Aku nak beritahu pada kamu. Dan mu sembunyikan sampai aku mati. Jangan cerita korang. Jangan masuk dalam Facebook. Jangan atau WhatsApp. Instagram pun jangan. Buat diam saja. Maknanya apa dia? Maknanya maka jinak aku dengan dia. Aku bersama dengan malaikat dan memberi salam ia atasku. Maka aku mendengar akan salam dia. Sabit aku ni sakit sampai 30 tahun ni, mu jangan menangislah. Kerana apa? Kerana aku dapat sesuatu yang menggembirakan aku. Apa dia? Malaikat datang kepada aku dan dia beri salam. Aku dengar suara dia beri salam. Maknanya sabar dia tadi, rupanya Allah nak beri kebaikan kepada dia. Kebaikan kepada dia. Dan tersebut di dalam khabar daripada Allah Ta'ala bermula pakai itu penjara. Penjara aku dan sakit itu belenggu aku. Maka ku penjara dengan yang demikian itu orang yang kekasih daripada segala hamba-Ku. Dan di dalamnya itu pula yang hasil baginya taat hati dan segala amalnya. Dan sezarah daripada amal hati itu terlebih baik daripada beberapa umpama besar bukit daripada segala amal anggota. Dan yang demikian itu seperti sabar dan redha dan zuhud dan tawakal dan kasih ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, fakir itu penjara aku, sakit itu belenggu aku. Maka ku penjarakan yang demikian itu orang yang aku kasih. Orang yang aku kasih daripada segala hamba-Ku di dalamnya. Hamba-Ku di dalamnya pula yang hasil baginya taat hati. Taat hati dan segala amalnya. Baik. Orang-orang yang sudah pakai kepada Allah, orang-orang yang Allah Ta'ala sakit, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri dia pakai. Orang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri dia pakai. Allah Ta'ala beri dia sakit. Jadi dengan dia pakai, dengan dia sakit, dia ada amal dia. Amal dia ni lebih besar daripada amal zahir. Amal zahir. Walaupun dia duduk saja, tapi amal ini lebih besar. Apa dia? Amal hati. Amal hati. Apa dia amal hati yang besar tadi? Amal hati yang besar tadi dia sabar. Dia sabar, dia redha, dia zuhud, dia tawakal kepada Allah. Itu amalan yang lebih besar daripada ibadat.
Sebab tu nak bagi tahu, kalau ditanya orang, mana besar pahala? Orang itu beribadat banyak. Dalam keadaan dia sihat, dia beribadat. Dengan orang yang sakit, dia tak banyak ibadat, tapi dia sabar, dia reda. Maka orang yang sakit, dia sabar, dia reda, dia lebih besar pahala daripada orang sihat yang banyak ibadat. Kenapa orang yang sihat banyak ibadat itu, orang yang sakit dia sabar dia reda itu lebih besar daripada orang yang beribadat, sihat beribadat? Kerana orang yang sihat beribadat itu amalan anggota zahir dia. Dia beribadat, dia rakaat, dia sujud. Tetapi orang yang sabar di atas sakit itu amalan hati dia. Dia sabar, dia reda. Maka amalan hati lebih besar daripada amalan anggota tubuh. Walaupun anggota tubuh itu amalannya besar, andai kata sebesar bukit sekali mana pun, amalan hati lebih besar. Baik, itu antaranya. Dan dikatakan lagi, dan berkata bagi Abdul Wahid Ibn Zaid bahawasanya seorang lelaki telah mengerjakan ibadat 50 tahun. Maka datang ia kepadanya. Maka kata Abdul Wahid, hai kekasihku, kabarkan olehmu akan daku daripadamu. Adakah telah memadai engkau dengan dia? Maka katanya adakah lebih jinak engkau dengan dia? Katanya tiada. Maka katanya, telah reda engkau dengan dia? Katanya tiada. Maka katanya, hanya senya menambah akan dikau daripada sembahyang dan puasa. Katanya, jikalau tiada aku malu kepadamu, nascaya ku kabarkan akan dikau bahawasanya engkau mengerjakan ibadat 50 tahun itu kerana masuk bahagian nafsumu. Maknanya, jadi dikatakan bahawa orang bagi tahu kepada Wahid bin Zaid bahawanya seorang lelaki telah mengerjakan ibadatnya 50 tahun. Maka orang pun datang kepadanya. Orang pun bukan, maknanya, maka kata Abdul Wahid ni jumpa orang yang beribadat 50 tahun tadi. Dia kata, hai kekasihku, cuba kamu beritahu kepada aku, adakah kamu rasa cukup dengan Allah? Adakah kamu telah merasa dapat berjinak-jinak dengan Allah? Dia kata tidak. Adakah engkau reda dengan Allah? Tidak, dia kata. Tidak. Maka katanya hanya senya menambah akan dikau dengan sembahyang dan puasa. Menambah akan dikau daripada sembahyang dan puasa, salat dan puasa. Katanya, jikalau tiada aku malu kepadanya, nasib aku kabarkan akan dikau bahawasanya engkau mengerjakan ibadat 50 tahun itu kerana masuk bahagian nafsumu. Maka katanya Abdul Wahid tadi, mu ni merasa cukuplah dengan Allah. Mu ni rasa reda tak dengan Allah? Dia kata tidak. Dan selama ni mu kerja semayang, kamu berpuasa, aku nak khabar kepada kamu ni, selagi mana kamu tidak merasa reda dengan Allah Ta'ala, ibadat kamu yang kamu semayang 50 tahun itu bermakna ada di dalamnya nafsu. Maknanya begini, orang-orang yang beribadat pada Allah, kalau orang-orang beribadat baik 50 tahun, baik 30 tahun, bila Allah Ta'ala timpa dia musibah, dia tak rasa gembira. Dia tidak merasa gembira. Dia nak benda yang molek saja. Bermakna selama ni dia beribadat ada mengandungi nafsu. Kita ni kalau kita nak benda yang gembirakan kita saja, tak ada pun benda yang menyusahkan kita. Kita nak sembahyang dengan senang. Mana kita nak beribadat dengan mudah, tidak mahu ada kesusahan. Maka sebenarnya ibadat kita itu mengandungi nafsu. Sebab itu dikatakan bahawa bila nak dekat dengan Allah, lalu jalan sukar, lalu jalan yang berat untuk kita nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikit lagi, dan kata Abu Talib radhiyallahu anhu bahawasanya dikendaki demikian itu tiada diangkatkan engkau daripada segala ilmumu kepada maqam muqarrabin, maka engkau dapatkan segala pendapat segala orang yang arif
maka adalah menambah-nambah engkau daripada segala amal hati yang mengerjakan dengan dia tiap-tiap yang dikasih. Kerana bahawasanya memada itu hal orang yang yakin, dan jinak itu maqam orang yang kasih, dan redha itu sifat orang yang tawakal. Dan inilah isyarat kepada yang kami kata akan dia daripada afdal segala amal hati itu atas segala anggota. Maka barang siapa dikurniakan Allah Ta'ala akan dia kepada maqam ini dan sempurna segala haknya dalam segala bala dan turun padanya, maka senyap hasillah ia tiap-tiap kebajikan. Jadi dikatakan bahawa tiada diangkatkan engkau pada segala amalmu. Amal kamu tidak diangkat kepada maqam muqarrabin. Dan juga maka engkau akan dapat segala pendapat engkau dapat akan segala pendapat segala orang yang arif. Arifin, orang yang mengenal Allah, maka adalah menambah-nambah engkau daripada segala amal hati yang mengerjakannya dengan tiap-tiap yang dikasihi. Okey, baik. Ginilah ringkasan dia. Kamu tidak akan mencapai makam orang yang muqarrabin dengan Allah. Kamu tidak akan mencapai makam yang tinggi orang yang dekat dengan Allah. Dan kalau kamu tanya kepada orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, kamu akan dapati bahawa orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang maknanya dia ini dekat dengan Allah melalui bukan jalan ibadat yang zahir. Mereka yang menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini sehingga dia mengenal Allah, dia adalah melalui jalan amalan hati. Seperti apa? Seperti redha, seperti kasih. Maknanya dia seperti dia redha, seperti dia sabar dan seumpamanya. Maknanya apa? Maknanya kalau kamu nak jadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, nak jadi kekasih-kekasih Allah, maka perjalanan dia itu adalah melalui ibadat hati. Selama ni kita duk faham, kita nak dekat dengan Allah Ta'ala ini, maka kita pun semayang banyak, kita pun baca Quran banyak, kita pun berzikir banyak. Kena ujian sekali, kita pun mulalah hilang zikir, hilang ibadat kita. Zikir-zikir dah, semayang dah, kena ujian sekali, habis Allah, hilang terus Allah Ta'ala. Dan nak jadi dekat dengan Allah macam mana gini? Maka kena fahami bahawa kamu nak jadi orang yang dekat dengan Allah, amalannya adalah amalan hati. Apa dia amalan hati? Sabar, redha, tawakal. Maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekian sajalah yang dapat disampaikan. Matan ini adalah kaitan dengan matan yang kita baca, dan sekarang ni kita sudah memahami insya-Allah mengenai ujian-ujian daripada Allah Taala. Jadi nak jawab soalan pun mungkin masa dah maknanya sudah sempit dengan kita. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. Moga-moga kita dapat memahami perjalanan untuk kita ini menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma ftah 'alaina abwaaba 'ilmi kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.